Malam ini diizinkannya kita berada di dalam masjid yang mulia ini. Sama-sama kita meluangkan masa yang Allah anugerahkan antara Maghrib dan Isya' ini dengan kita ingat memperingati antara satu sama lain. Kerana itu merupakan saranan darinya, galakan darinya. Ya. Allah berfirman, "Wa zakkir," dan beri oleh kamu akan peringatan. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Sesungguhnya memberi peringatan itu amat bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Jadi kita tidak dapat manfaat daripada peringatan itu. Saya nak memperingatkan diri saya dan juga tuan-tuan dan puan-puan tentang kewajipan kita hidup dalam dunia ni. Dari mana kita datang? Macam mana keadaan kita? Lepas ini nak ke mana? Di sana so macam mana keadaannya? Itu yang kita nak fikir ya. Mudah-mudahan kita ingat, sedar diri kita ni bahawa kita asalnya daripada bahan yang hina, sumber yang hina, keluar dari tempat yang hina. Dalam badan kita ni penuh dengan benda-benda yang hina. Korek telinga, dia tak telinga. Korek hidung, dia tak hidung. Bisa mata, dia tak mata. Yang angin nampak tak gigi. Mulia benar ke? Itu dah keadaan dari kita ni. Ini yang belakang. Dalam perut kita ni ada tong. Bawa kemari, ke sana kemari, bawa tong. Tong apa? Tong tai. Bawa ke masjid, bawa ke surau, bawa ke pejabat, bawa ke sekolah, bawa ke pasar raya, tong tai bawa ke sana kemari. Udah mati jadi bangkai yang hina. Jadi apa alasan kita nak sombong? Apa alasan kita nak takbur? Apa alasan kita nak ego? Kita ni berasal daripada yang hina. Jadi udah tahu kita hina ni, mari kita merendahkan diri kita. Namanya tawadhu', menjadikan baginda Rasulullah itu sebagai contoh dan suri tauladan. Kerana manusia yang paling tawadhu' dalam dunia ni ialah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dipuji oleh ulama. Apa kata ulama? Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidul haya'i wat tawadhu'. Kayak Quran ni, surah janji. Dalam surah berzanji. Ya, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW itu bersangatan malunya dan bersangatan merendahkan dirinya. Wa yuhibbul fuqara wal masakin. Dia sangat kasih kepada orang yang fakir-fakir, orang yang apa-apa kerana kasih penuh dia. Dan juga orang miskin. Wa yajlisu ma'hum, dan sentiasa duduk bersama-sama mereka. Dia tak nak duduk daripada pembesar-besar, tak nak duduk bersama-sama pembesar-besar, tak nak duduk bersama dengan orang kaya-kaya. Dia nak duduk bersama dengan orang fakir dan orang miskin. Itu Nabi kita. Sangatlah pemalu dan sangat merendahkan diri. Tawadhu', namanya tawadhu'. Ini akan kita bicara insyaAllah. Baik, untuk malam ini kita masih ceritakan bab yang keempat. Nak mula kan membaca bab yang keempat pada menyatakan sabar. Sebetulnya sabar, orang Gajah kata sabar. Orang kaya 12 ni tak. Apa kata? Sabar ke sabar? Agaknya sabar lah ya. Orang Gajah kata sabar. Sabar lah. Apa lah tu? Cuma yang satu tu kita sebut ayat Quran. Kena baca betul-betul. Sabar. Ya. Sabar bahasa tempatan tak apa ya. Bab yang keempat pada menyatakan sabar ataupun sabar. Ini tulisnya sabar. Baik. Ketahui olehmu bahawasanya sabar itu menahan diri daripada marah atas sesuatu yang tiada disukainya. Apa yang berlaku yang dia tak suka, dia tak ada marah, tak ada merampui, tak ada merajuk, tak ada kecil hati. Apa benda? Sabar je. Seronok je dia. Menahan diri daripada marah, tak ada marah-marah.
Dan menahan lidah daripada mengadu kepada yang lain daripada Allah Ta'ala. Kau nak mengadu hanya kepada Allah saja. Yang lain tak ada. Tak ada ngapa berdoa. Ya. Apa ustaz nak nanya Ibrahim? Apa ustaz? Entah leh. Badan nyonyek dia. Itu tak ada sabar namanya. Ya. Nak apa? Apa? Alhamdulillah. Ada nyawa lagi. Macam tu ya. Kalau tanya orang. Saya selalu tanya, tuan-tuan tadi banyak nanya, apa ustaz sihatnya tak? Alhamdulillah, ada nyawa lagi. Jangan komplain. Entahlah, badan nyonyek-nyonyek aja, jalan pun tak berlalu, jangan. Sabar, kerana itu ketentuan dari Allah SWT. Kesihatan Allah yang memberinya dan penyakit pun Allah yang memberinya, ubat penyakit pun Allah memberikan itu ya. Jadi sabar tentang apa sahaja yang ditentukan oleh Allah kepada kita. Dalam hidup ni tuan-tuan dan puan-puan, kita tak lepas berempat perkara yang kita lalui. Yang pertama, dapat nikmat. Bila dapat nikmat, apa buat? Syukur. Bila syukur, Allah tambah lagi nikmat tu bagi kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Siapa bersyukur dengan nikmat aku, saya akan tambah lagi nikmat itu untuknya. Dan pada siapa kufur dengan nikmat aku, tunggu azab aku amat pedih sekali. Jadi bila dapat nikmat, syukur. Nikmat pun dapat, pahala pun dapat. Ya, kegembiraan pun dapat, pahala pun dapat kalau kita bersyukur. Itu perkara yang pertama yang berlaku pada kita. Yang kedua, kadang-kadang dapat musibah, dapat kecelakaan, dapat kemalangan. Ketika itu kita hendaklah sabar, ya, hendaklah sabar. Jangan komplain, jangan merampui, jangan marahkan Tuhan. Kenapa aku je kena? Tuhan tak patut betul ya, jangan. Tak patut Tuhan kenakan aku je. Apa salah aku kenakan untuk imam ni? Apa salah kenakan untuk fungsi? Kenapa aku je? Itu menyalahkan Tuhan ya. Kena sabar. Ada seorang, ini life story tau, cerita saya. Hari hujan, saya kebetulan balik naik motor. Betul lah. Betul motor tu di depan satu kedai. Kebetulan ada seorang kenalan lah. Saya bang dengan dia. Dia nyeritakan ada orang melakukan dia begini. Macam-macam saja. Hujan. Nak balik tak boleh. Dengar aja lah. Sudahnya saya khabar dia. Sabarlah. Sabar aje lah. Dia tengkiknya saya balik tahu. Sampai bila nak sabar? Pentingnya. Sampai bila nak sabar? Ya ada orang cakap tu. Sampai bila nak sabar? Saya jawab, sampai matilah. Saya mau diam. Dia mahu tu, sampai matilah. Allah hendak kita mati dalam keadaan sabar. Allah hendak kita mati dalam keadaan redha. Allah hendak kita mati dalam keadaan syukur. Allah hendak kita mati dalam keadaan ikhlas. Allah hendak kita mati dalam keadaan tawakal dan sebagainya. Ya. Sampai mati. Jadi sabar sampai bila? Sampai mati. Baru diam. Baru tak ada lagi komplain-komplain. Baru cerita lain. Hujan turun lagi tu. Itu sabar ya. Jadi naklah kita sabar. Menahan diri daripada mengadu daripada yang lain daripada Allah Ta'ala. Dengan Allah tak apa? Ngadu Allah, ya Allah, aku dah tak tahan ni, tolonglah lepaskan aku daripada penderitaan ni. Tolonglah lepaskan aku dah, baiki penyakit aku ni. Tolonglah hutang aku ni bayar kalau segera dan sebagainya. Apa saja. Mengadu dengan Allah tak apa. Tapi jangan komplain pada Allah. Komplain lain, ngadu lain. Komplain tu, ngapa kemudian di komplain tu? Tak boleh. Tapi kalau ngadu, ya Allah, tolonglah selesaikan masalah apa ni, tak apa. Tapi kalau marahkan Tuhan, itu bukan sabar namanya. Sedangkan Allah tu menentukan segala-galanya. Jadi menahan lidah daripada mengadu kepada yang lain daripada Allah Ta'ala. Berkata Imam Al-Ghazali atau lebih terkenal dengan Hujjatul Islam di dalam kitabnya Al-Arba'in
Ada tu kitab Al-Arba'in fi Usuluddin. Ya. Kitab itu sekarang sudah diterjemah dalam bahasa Melayu. Ke Arabnya 40 perkara dalam urusan-urusan permulaan agama. Arba'in fi Usuluddin. Arba'in itu 40. Fi itu dalam, Usuluddin itu bab permulaan agama, asas agama. Nah, sudah diterjemah dalam bahasa Melayu, dah ada sekarang ni. Dan ada pula kitab tu dibagi-bagi kenya. Ada bab tauhid, ada bab fiqh, itu ada bab tasawuf. Nah, bab tauhid, bab fiqh, bab tasawuf, empat rubuknya, dan bab kenegaraan dan sebagainya. Itu Arba'in 40 perkara. 10 bagi. Nah, ini nama kitabnya, karangan Imam Al-Ghazali. Bermula hakikat, apa itu hakikat? Yang sebenar-benarnya. Bermula hakikat sabar itu tetap yang membangkitkan akan agama, pada melawan akan membangkitkan keinginan nafsu. Kalau nafsu memang nak marah je, nak marahkan Tuhan. Tapi kalau ikut agama, dia akan sabar, tahan lidah tu, tak ada marahkan Tuhan. Ya, dia mengadu kepada Allah, tak apa. Dia mengadu supaya dapat diselesaikan masalah dia, supaya dapat berubah keadaan dia daripada buruk kepada baik. Itu tak apa. Tapi kalau menyalahkan Allah, itu salah. Pada melawannya akan membangkitkan keinginan nafsu, tak boleh. Kerana manusia padanya dua puak tentera yang berlawan keduanya. Dalam diri kita ni ada dua puak. Malaikat ada satu puak, syaitan ada satu puak. Hawa nafsu menolong syaitan. Malaikat ada satu puak lain, menyeru kepada kebajikan, menyeru kita kepada taat, menyeru kita kepada sabar, menyeru kita kepada syukur dan sebagainya. Syaitan hawa nafsu, dia mengajak kita kepada kejahatan. Lebih-lebih lagi hawa nafsu, kerjanya mengajak kita buat jahat saja. Ini Allah kabur dalam Quran. Innan nafsal ammaratum bisu. Sesungguhnya nafsul amarah itu sentiasa mengajak kepada kejahatan. Mudah-mudahan kita dapat mengawal nafsu tu jangan jadi dia amarah. Itu hawa nafsu ya. Kerana manusia padanya dua puak tentera yang berlawanan antara keduanya. Malaikat menyeru kebajikan, mari kita semayang, mari kita mengaji, mari kita baca Quran, mari kita selawat, mari kita zikir, mari kita tasbih, mari kita tahmid dan sebagainya. Itu malaikat ngajak berbaik. Tapi nafsu, mari kita berjoget lamba, mari kita hisap dada, mari kita menari, mari kita minum arak dan sebagainya. Itu nafsu, ngajak berkejahatan kepadanya. Jadi dua puak. Yang pertama, akal dan segala yang membangkitkannya. Allah mendatangkan akal bagi kita. Tuan-tuan dan perempuan, dalam badan kita ni ada 4 unsur yang dijadikan oleh Allah SWT. Yang pertama jasmani, badan. Yang kedua rohani. Rasa cemburu, rasa seronok, rasa dengki, rasa rindu, rasa kasih, rasa marah. Itu roh dua. Yang pertama jasad, yang kedua roh. Yang ketiga akal. Akal ni membolehkan kita berfikir. Sebab itu manusia ni jadi mulia dalam dunia ni, kerana dia boleh berfikir. Akal dengan otak lain. Otak tu yang boleh berfikir dipanggil akal. Yang tak ada fikir, otak ada. Semua makhluk ada otak. Gajah ada otak, singa ada otak, rimau ada otak, buruk ada otak, anjing ada otak, manusia ada otak. Tapi manusia ni ada otak yang boleh berfikir. Sebab itu manusia yang paling mulia. Allah khabar, walaqad karramna bani Adam walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat. Sesungguhnya kami hendak memuliakan anak Adam dan diberi mereka tunggangan di daratan dan di lautan.
dan rezeki yang baik-baik. Ya, manusia saja yang dimuliakan Allah Taala. Sebab manusia yang jadi raja. Nah, nak kira kuat, gajah lebih kuat, patutnya gajah jadi raja. Tapi tak, manusia jadi raja. Nah, manusia boleh memerintahkan gajah untuk melakukan perkara-perkara. Kerana manusia boleh berfikir dengan otak yang jalan tu, dia tahu macam mana nak menjinakkan gajah tu, macam mana nak menjadi hamba kepada gajah tu, ya? Atau menghambakan gajah tu. Itu manusia terima, boleh jinakkannya, boleh melakukan apa saja dikehendakinya. Singa pun macam tu, kuda boleh jadi kenderaan dia. Wa hamalnahum fil bar wal bahr, dan diberi mereka tonggangan di daratan dan di lautan. Yang ada kenderaan hanya manusia aja. Lain mana ada. Dia jadi kenderaan boleh. Lembu jadi kenderaan, bawa orang atas belakang. Kuda jadi kenderaan boleh. Gajah jadi kenderaan boleh. Singa jadi kenderaan boleh. Kalau dia boleh menjinak singa tu, dia jadi kenderaan. Tapi manusia ada banyak kenderaannya. Ya, ada motorkar, ada bas, ada lori, ada kereta api, ada kapal, kapal laut, jadi kenderaan. Binatang lain mana ada? Siapa ada orang nak tengok gajah bawa kereta api, kata? Siapa ada orang nak tengok gajah naik kuda, kata? Siapa ada orang nak tengok gajah bawa motosikal Vespa, ada? Atau khimar bawa motosikal jago, ada? Yang ada kenderaan hanya manusia aja. Wa razaqnahum minat thayyibat, ngakal ya, ngakal. Ada wa razaqnahum minat thayyibat, dan diberi mereka rezeki yang baik-baik. Manusia saja rezeki yang baik-baik. Nasi aja berapa jenis nasi makan di manusia? Ini dekat Ramadan itu. Berapa jenis nasi ada? Nasi minyak ada, nasi biryani ada, nasi dagang ada, nasi hujan panas ada, nasi goreng ada. Nasi goreng berapa jenis goreng? Berapa jenis nasi goreng? Nasi goreng kampung ada, nasi goreng Cina ada, nasi goreng apa lagi? USA pun ada. Tahu USA? Apa USA? Udang, sotong, ayam, nama USA. Jadi kita minta buat nasi USA satu, dia punya baik kan. Lambat datang. Ngapa lambat datang? USA lambat dah. Padahal udang, sotong, apa? Udang, sotong dan ayam itu je. Itu makanan manusia. Yang lain, makhluk lain apa makannya? Gajah batang pisang makannya. Batang tebu makannya. Benda mentah-mentah aja. Rimau daging mentah makannya. Singa daging mentah makannya. Ular telan aja, tak ada banyak-banyak pun. Buaya telan aja, dan sebagainya. Tapi manusia tengok. Roti aja berapa jenis roti makan manusia? Roti canai lagi, chapati lagi, martabak lagi, roti nan lagi, apa lagi roti? Roti menggali mana ada? Menggali yang jadi roti. Itu makanan manusia ya. Gandum, macam mana boleh buat buah gandum, boleh buat tepung, dari tepung boleh buat roti dan sebagainya. Itu makanan manusia. Yang lain itu semua benda-benda mentah je, kerana tak boleh fikir. Tak boleh berfikir untuk menjalankan masakan yang baik-baik. Jadi manusia saja yang ada diberi rezeki yang sebaik-baik. Malaikat pun, dia bukan jenis makan pun. Dia datang dari nur. Jin makan, tapi apa makannya? Tulang dia makan jin. No? Tapi manusia tengok jenis makan. Minuman, berapa jenis minuman manusia minum? Kopi, teh, Milo, Ovaltine, Horlicks. Lagi apa minuman manusia? Apa lagi? Jus carrot, jus timun, jus kurma, jus apa lagi? Berbagai jenis jus buah-buahan, jus limau dan sebagainya. Manusia hebat kan? Sebab jadi kerana ada akal boleh berfikir. Walaqad karramna bani Adam. Sesungguhnya kami hendak memuliakan Adam. Yang jadi raja manusia, yang jadi gubernur manusia, yang jadi perdana menteri manusia. Lagi yang jadi apa? Yang jadi presiden manusia. Mana ada gubernur
Kera jadi gubernur ada? Ha? Lembu jadi gubernur ada? Kobra jadi presiden ada? Manusia je. Kerana manusia dianugerah kena akal. Yang akal kan nombor 2. Yang ketiga roh. Dengan roh tu kena Tuhan. Kerana kita pernah menyaksikan Tuhan. Roh kita ni, sebelum Allah satukan roh dengan badan, roh tu muncul, Allah memunculkan diri depan roh kita ni. Semua ke? Roh saya, roh tuan-tuan, roh George Bush, roh Benjamin Netanyahu. Tak kena? Roh apa lagi? Roh Soeharto, roh Soekarno, roh Ferdinand Marcos, roh Marilyn Monroe, tak kena? Marilyn Monroe tak kena? Roh Brigitte Bardot, roh Sophia Loren, tak kena saja. Roh Piramli tak kena? Roh Uda Umar, roh Nurdin Ahmad, semua kumpul sekali. Lalu Allah tanya roh-roh tu, masuk roh saya, roh tuan-tuan semua tiga. Apa kata Allah? Alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhan kamu? Kita pun menjawab semua. Semua jawab tu. Roh Jazbo jawab, roh Doris Day jawab, roh Sophia Loren jawab, roh Saloma jawab, roh Sharifah Aini jawab. Apa dah? Bala syahidna. Qalu bala syahidna. Qalu tu dia berkata roh-roh itu. Bala, bahkan syahidna, kami menyaksikan kamu ya Allah. Jadi kita ni pernah menyaksikan Allah Ta'ala. Cuma bila roh kita ni disatukan dengan badan, kita lupa penyaksian itu. Lupa, manusia lupa bahawa dia pernah menyaksikan Allah Ta'ala. Sebab itu kalau nak jadi orang beriman, kena mengucap balik kalimah syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu membaharui kalimah syahadat. Itu dalam ayat wajib. Dalam tahiyat kita sebut ya. Ada sebut. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kerana kita ni memang orang beriman. Semayang kita. Tapi ada rukun dalam semayang tu, di antara yang tahiyat akhir. Membaca tahiyat akhir. Di antara kalimah tahiyat akhir tu ialah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu kita. Kerana kita baka kita ni orang beriman. Bapa kita beriman, mak kita beriman, tok kita beriman, opah kita beriman. Nenek kita beriman, onyang kita beriman, onyek kita beriman mereka. Jadi dalam semayang disuruh kita menyaksikan kembali Allah Ta'ala. Tapi kalau orang kafir, dia bukan asal beriman. Kalau nak menjadi orang beriman, kena mengucap 2 kalimah syahadat. Kalau orang kafir, kena mengucap balik 2 kalimah syahadat. Kalau dia tak terima dia sebagai orang beriman. Itu ya. Itu dua perkara yang ada dalam kita tu. Akal dan segala yang membangkitkannya. Yang kedua syahwat. Syahwat tu keinginan. Keinginan yang jahat oleh hawa nafsu ya. Syahwat dan segala yang menyerunya. Nafsu mengajak kepada kejahatan dia. Mari kita menari. Dari syahwat dari nafsu tu. Mari kita berzina. Mari kita isap dada. Mari kita mencuri. Mari kita apa-apa buat maksiat saja dah. Itu syahwat ya, keinginan yang jahat-jahat. Itu 2 ya. Jadi pulang pada kita. Nak ikut yang mana? Nak ikut suruhan yang baik ke suruhan yang jahat? Tiap minggu tu imam baca ni. Inna hadainahu sabil imma syakiran wa imma kafura. Ada tak baca? Surah Al-Insan. Sesungguhnya aku tunjuk kepada kamu tu jalan. Sama ada kamu nak jadi orang yang syukur atau nak jadi orang yang kufur. Itu jalannya. Nak jadi orang syukur ni jalannya. Beriman dan beramal soleh. Jadi dia akan dapat syurga. Nak siksa, ini jalannya. Kufur. Kufur dan maksiat. Ya. Kufur artinya tak percaya dengan hukum Allah dan buat maksiat betul. Mencuri lah, berjoget lah, berzina lah, minum arak kan. Itu kufur dan maksiat. Ini 2. Nak syurga, mesti beriman dan beramal soleh. Nak neraka, buat kemungkaran ya. Itu 2 ya. Pilihan itu. Pilih. Allah kata dia bagi pilih. Maka jika menang yang menyeru agama, nescaya telah hasil pangkat sabar. Dapatlah dia menang yang menyeru agama. Dapat dia pangkat sabar. Ya.
Bila datang musibah, sabar. Bila datang kecelakaan, sabar. Bila datang kemalangan, sabar. Dan bermula sabar itu fardu ain. Apa itu fardu ain? Wajib atas tiap-tiap manusia. Wajib tiap-tiap individu. Mesti bersifat sabar. Fardu ain hukumnya. Semua wajib. Tuan-tuan wajib, isteri tuan-tuan wajib, anak-anak semua wajib. Siapa yang ada dalam pemeliharaan kita wajiblah itu. Namanya fardu ain. Atas tiap-tiap mukallaf. Mukallaf tu yang wajib apa? Itu mukallaf. Mukallaf tu yang wajib melaksanakan hukum Allah. Namanya mukallaf. Kalau buku jauh itu dia mingkap lafaz. Jangan baca mukallaf. Mukallaf. Artinya mereka yang wajib melaksanakan perintah Allah dan wajib meninggalkan larangan Allah. Itu namanya mukallaf. Tandanya ada 4. Yang pertama akil. Artinya akalnya sempurna, boleh fikir dengan baik. Tidak terlalu bodoh dan tidak pula gila. Itu yang pertama akil. Yang kedua balik. Balik itu cukup umur. Sama ada lelaki atau perempuan bila umur 15 tahun hijrah, balik betul. Wajib sembahyang, wajib minta aurat. Wajib puasa Ramadan dan sebagainya. Itu namanya balik. Tapi kalau ada tanda sebelum umur 15 ada tanda, tapi setelah berumur 9 tahun, dia kira balik juga. Kalau lelaki satu je tandanya, iaitu mimpi bersubuh dan keluar mani. Balik betul. Walaupun umur baru 11 tahun, belum 15 dia, 11 tahun dah mimpi bersubuh. Dia wajib sembahyang. Wajib minta aurat. Wajib puasa Ramadan dan sebagainya. Itu balik. Perempuan ada 2 tanda ni. Yang pertama, mimpi bersetubuh dan keluar mani. Yang kedua, datang darah haid. Umur 10 tahun dia datang haid. Balik betul. Tapi syaratnya masih lebih dari 9 tahun hijrah. Had 9 tahun dia paling rendahnya. Itu namanya mukallaf. Itu 2 tanda tu. Akil balik. Yang 3, sempurna panca inderanya. Dalam kitab tua dia panggil sempurna hawas. Hawas tu dalam Islam ni ada 2 je. Ada 2 je hawas. Yang pertama pendengaran, yang kedua penglihatan. Dalam Islam kalau ada satu kita kira sempurna tu. Dia nampak tapi telinganya peka, sempurna tu. Wajib menjalankan perintah Allah. Atau dia salah satu lagi tu, dia buta tapi telinga elok. Wajib juga sembahyang. Dia satu je, bila satu pun sempurna. Yang kira apa? Panca indera itu 2. Tapi salah satu yang sempurna, boleh dikira mukallaf tu. Itu sempurna panca inderanya, sempurna hawasnya. Yang keempat, sampai seruan dakwah padanya. Dia tahu tentang Islam, pernah tengok Islam, pernah dengar tentang Islam, terbaca tentang Islam. Itu yang keempat ya. Di Malaysia ni tak ada alasan ni, semua kita tahu tentang Islam. Tak ada alasan kenapa kita tidak beriman. Semuanya patut jadi mukallaf mereka. Itu 4 ya, itu nama mukallaf. Bermula apa? Wajib atas tiap mukallaf sama ada wajib atas tiap mukallaf sama ada sabar atas mengerjakan taat yang wajib atau sabar atas mengerjakan taat yang wajib atau sabar atas meninggalkan yang haram, meninggalkan maksiat, atau sabar atas balak itu musibah yang datang, bencana, kemalangan. Kena sabar tu. Nak buat yang wajib kena sabar, nak ngaji kejap kena sabar. Sudah bunyi ustaz tak berhenti lagi, sabar lah. Tunggu lah. Jangan mau apa ya? Ini tak nak tunggu ni aku balik. Jangan. Kena sabar nunggu. Habis itu dia melakukan maksiat. Sabar daripada menahan diri daripada melakukan maksiat. Jangan buat. Yang kedua. Yang 3, bila ditimpa musibah, angin kuat, umpamanya korang atap-atap ni, sabarlah. Dah ketentuan dari Allah Ta'ala ya. Sabar. Ya. Sabar atas meninggal yang ikuti yang makruh tu sabar. Meninggal yang makruh, padahal makruh aja. Apa tu makruh? Dibuat tidak berdosa, ditinggalkan dapat pahala. Itu namanya makruh. Tapi kita kena sabar. Bila sabar itu dapat pahala. Bila dapat pahala, dapat darjat di sisi Allah SWT. Itu makruh. Dan yang harus pun kena sabar juga. Makan kena sabar, tidur kena sabar, berpakaian kena sabar, apa saja itu yang harus ya. Maka iaitu sunat bukan wajib. Sabar aja itu sunat. Demikian juga sabar atas membalas akan orang yang menyakiti.
Dan yang mengzalim akan dikau. Kalau dia menyakitkan hati kita, menzalimi kita, kita sabar. Itu wajib tu. Maka iaitu bukan apa sunat juga. Sunat kalau dia menyakit kita, sunat kita sabar. Dapat pahala. Tetapi pahalanya sangat besar. Walaupun sunat, pahalanya sangat besar. Kerana firman Allah Ta'ala, ini ayat tadi ya, surah Az-Zumar. Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Surah Az-Zumar ayat 10. Maknanya apa? Hanya sahaja innama itu sesungguhnya. Yuwaffas sabirun, disempurnakan akan sekalian yang sabar itu. Ajrahum, pahalanya tidak dapat dikira berapa banyaknya. Pahala mereka itu dengan ketiadaan kira-kira sebanyaknya. Itu contohnya kita nak sabar ya. Surah Az-Zumar ayat 10. Kemudian banyak lagi keterangan dalam yang menyuruh kita nak sabar. Itu lepas raya kita baca ya. Untuk malam ini cukup sekali itu. Cukup sampai kita baca innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Yang akan datang kita akan sambung lagi bab sabar nanti. Baik, sebelum saya tutup, ada siapa-siapa yang nak bangkang? Tak ada. Setuju belakang lah. Ada siapa-siapa nak tanya? Tak ada juga. Kalau tak ada, alhamdulillah, seronoklah saya, banggalah saya. Mengapa bangga? Dapat murid-murid yang bijak.